Ketika seorang lelaki sedang memandu bot, dia ternampak ada dua orang lelaki sedang berpaut pada papan di tengah-tengah lautan. Pemandu bot itu pun terus menuju kepada dua orang lelaki tersebut untuk menyelamatkan mereka. Setelah tiba di situ, salah seorang dari mereka memberitahu kepada pemandu bot tersebut yang mereka berdua adalah nelayan dan bot mereka telah karam ketika sedang memancing. Pemandu bot itu tidak tahu siapa sebenarnya dua orang lelaki yang dijumpainya di tengah lautan itu. Rupa-rupanya dua orang lelaki tersebut sedang diburu pihak berkuasa. Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira jam 3 petang pada hari kejadian, satu letupan telah berlaku di sebuah bangunan. Syarikat kewangan iaitu Hong Kong and Shanghai Bank Corporation HSBC Bank menduduki sebahagian daripada bangunan itu, manakala bahagian lain diduduki oleh orang lain termasuk Suruhanjaya Tinggi Australia. Sejurus sebelum letupan itu berlaku, seorang saksi mengatakan bahawa dia ada melihat sebuah beg kembara jenis canvas yang tertulis Malayan Airways yang berada di atas lantai. Saksi mengatakan bahawa dia melihat asap keluar dari beg tersebut dan saksi terdengar bunyi mendesis. Letupan kuat itu telah mengorbankan dua setiausaha wanita berbangsa Cina yang bekerja di HSBC Bank dan juga mencederakan seorang pemandu berbangsa Melayu yang kemudian meragut nyawanya 2 hari selepas kejadian letupan itu berlaku. Pemeriksaan bangunan oleh pihak berkuasa kemudian menunjukkan bahawa bahan letupan yang digunakan untuk meletupkan bangunan tersebut adalah jenis nitroglycerin seberat 20 hingga 25 paun, iaitu kira-kira 9 hingga 11 kilogram. 3 hari selepas kejadian, iaitu kira-kira jam 8 pagi, seorang pemandu bot telah menyelamatkan dua orang lelaki yang terapung di tengah lautan. Pemandu bot itu melihat dua orang lelaki berkenaan berpaut pada papan di tengah lautan. Salah seorang dari mereka memberitahu kepada pemandu bot itu bahawa mereka adalah nelayan dan mereka sedang memancing apabila bot yang mereka naiki telah karam disebabkan bot lain. Pemandu bot menyatakan bahawa kedua-dua lelaki tersebut tidak memakai pakaian seragam. Seorang dari mereka tidak berbaju dan hanya memakai sepasang seluar gelap, manakala seorang lagi berbaju sukan dan berseluar panjang. Tidak lama kemudian, sebuah bot polis marin datang dan kedua-dua lelaki itu dibawa menaikinya. Pegawai polis di atas kapal memberikan keterangan bahawa kedua-dua lelaki itu tidak mempunyai kertas pengenalan diri. Kedua-dua lelaki itu juga mengatakan perkara sama kepada polis marin bahawa mereka adalah nelayan. Kedua-dua lelaki itu kemudian dibawa ke balai polis marin. Sarjan polis di balai polis marin memberitahu bahawa kedua-dua lelaki itu memberitahunya yang mereka datang dari Indonesia dan pernah memancing di situ. Pada pagi hari yang sama, kedua-dua lelaki Indonesia itu dibawa pula menemui seorang inspektor polis. Inspektor polis itu memberitahu bahawa salah seorang lelaki Indonesia itu memberitahunya bahawa dia seorang nelayan, manakala seorang lagi mengatakan bahawa dia seorang petani. Selepas itu, kedua-dua lelaki Indonesia itu dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dimasukkan ke dalam penjara hanya dengan berpakaian seperti mana ketika mereka ditemui terapung di tengah laut, iaitu seorang dari mereka tidak berbaju dan memakai sepasang seluar gelap, manakala seorang lagi berbaju sukan dan berseluar panjang. Di dalam penjara, mereka dibenarkan bergaul dengan banduan Indonesia yang lain yang sebahagiannya memakai baju seragam berwarna hijau hutan. Selepas itu, kedua-dua lelaki Indonesia tadi dilihat berpakaian seragam. Pada jam 1.25 petang, iaitu pada hari yang sama mereka berdua ditemui, Inspektor Hill menyoal siasat salah seorang dari mereka dan selepas Inspektor Hill memberi amaran kepadanya, Inspektor Hill mengemukakan beberapa soalan kepada lelaki itu. Kemudian, barulah lelaki Indonesia itu menceritakan perkara yang sebenar. Lelaki itu menceritakan bahawa pada hari kejadian, dia datang dari Jawa, Indonesia dan telah masuk ke Singapura kira-kira jam 11 pagi. Setibanya dia dan rakannya di Singapura, mereka pergi makan tengah hari. Selepas itu, mereka telah masuk ke dalam sebuah bangunan dan menaiki beberapa anak tangga dan mereka masing-masing telah meletakkan bungkusan yang mengandungi bahan letupan di atas tangga sebelum sampai ke tingkat 1.
Lelaki itu mengatakan bahawa rakannya telah menyalakan fuse dan selepas itu mereka keluar meninggalkan bangunan tersebut dengan menaiki bas. Lelaki Indonesia itu mengatakan bahawa kejadian itu berlaku kira-kira jam 3 petang. Pada jam 2.35 petang pada hari yang sama, lelaki Indonesia itu iaitu suspek telah didakwa membunuh 3 orang yang maut akibat letupan itu. Suspek yang bernama Usman bin Haji Muhammad Ali atau Usman Janatin, 22 tahun dan Harun bin Said atau Harun Thohir, 22 tahun telah dituduh membunuh 3 orang awam iaitu Chu Kei Hui, Juliet Goh Wee Kwang dan Yasin bin Kesit di bangunan McDonald House di Orchard Road, Singapura pada 10 Mac 1965 kira-kira jam 3 petang. Usman dan Harun merupakan askar Marine dari Indonesia dan berkhidmat dalam Korps Komando Operasi KKO. Untuk makluman, saat terjadinya letupan di Singapura ini adalah saatnya berlaku konfrontasi Indonesia-Malaysia pada ketika itu. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan sebuah konflik akibat daripada pembangkang politik dan tentera Indonesia kepada penubuhan Malaysia atau Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, kini Malaysia Barat, dengan tanah jajahan mahkota atau naungan British di Sabah dan Sarawak iaitu secara kolektif dikenali sebagai British Borneo, Malaysia Timur pada bulan September 1963. Penentangan ini telah dilakukan oleh Presiden Soekarno kerana cita-cita tingginya menentang penjajahan di Nusantara sebagai perang mengenai masa depan Tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak. Presiden Soekarno menyalakan semula semangat anti penjajahan tetapi terhalang akibat daripada pengisytiharan penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Ketika Usman disoal siasat oleh Inspektor Hill pada jam 1.25 petang pada tarikh 13 Mac 1965, Usman tidak mendakwa dirinya sebagai anggota Angkatan Tentera Indonesia. Kira-kira jam 4.20 petang pada hari yang sama, giliran Assistant Superintendent ASP Kosa pula menyoal siasat Harun di Balai Polis Marine. Dalam menjawab soalan yang dikemukakan kepadanya selepas diberi amaran, Harun mengatakan bahawa dia telah datang ke Singapura pada 10 Mac 1965 bersama dengan Usman. Selepas makan tengah hari, Harun dan Usman telah pergi ke sebuah bangunan dan meletakkan 2 bungkusan di atas tangga. Setelah meletakkan bungkusan tersebut, Harun mengatakan yang dia telah menyalakan fuse kira-kira jam 3 petang. Selepas itu, mereka meninggalkan bangunan tersebut dan menaiki bas. Ketika disoal siasat, Harun juga mengatakan bahawa dia telah datang ke Singapura atas arahan Komando Operasi Tertinggi. Arahan yang diterimanya adalah sebagai askar. Dia bersumpah untuk membawa bungkusan tersebut dan menyalakannya di stesen jana kuasa elektrik atau di mana-mana bangunan lain. Pada jam 6.15 petang pada hari yang sama, Usman mengadakan temu bual dengan Encik Yo dan kemudian Magistrat keempat. Usman memberitahu bahawa dia adalah seorang anggota tentera Indonesia dan dia datang untuk memberi maklumat kepada Magistrat berkaitan tugas yang diarahkan oleh pihak atasannya. Selepas Magistrat berpuas hati bahawa Usman dan Harun ingin membuat kenyataan sukarela, apa yang diperkatakan oleh kedua tertuduh itu telah direkodkan. Usman juga menambah bahawa dia telah diarahkan oleh Lieutenant Paulus Subekti untuk menimbulkan kekacauan di Singapura. Pada 18 Mac 1965, seorang konduktor bas dapat mengecam kedua tertuduh dalam satu kawat cam. Konduktor bas itu mengatakan bahawa basnya telah melalui Orchard Road sejurus sebelum letupan itu berlaku dan dia berkata bahawa di lampu isyarat di seberang perhentian bas di tepi HSBC Bank, kedua tertuduh telah menaiki basnya. Menurut konduktor bas itu, kedua tertuduh berpakaian awam pada masa itu. Pada 20 Oktober 1965, Usman dan Harun didapati bersalah di Mahkamah Tinggi Singapura. Kedua tertuduh telah dijatuhkan hukuman mati oleh hakim bicara. Kes tidak hanya terhenti di situ. Usman dan Harun kemudian memfailkan rayuan dan kes dibawa ke peringkat Mahkamah Persekutuan Malaysia. Pada 5 Oktober 1966, Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak rayuan kedua tertuduh. Ini bermaksud Usman dan Harun kekal bersalah dan hukuman mati ke atas mereka berdua dikekalkan. Kes ini juga tidak hanya terhenti di sini.
Pada tahun 1967, Usman dan Harun diberi kebenaran khas daripada penghakiman Mahkamah Persekutuan Malaysia untuk merayu di atas sabitan dan juga hukuman yang dikenakan ke atas mereka. Kedua-dua tertuduh merayu keputusan itu dengan kebenaran khas kepada Jawatan Kuasa Kehakiman Majlis Privy Great Britain, United Kingdom. Walau bagaimanapun, pada 29 Julai 1968, Jawatan Kuasa Kehakiman Majlis Privy menolak rayuan itu. Ini kerana Jawatan Kuasa Kehakiman Majlis Privy berpendapat bahawa Usman dan Harun tidak berhak mendapat perlindungan yang secara amnya diberikan kepada anggota tentera apabila mereka ditangkap oleh tentera lawan, iaitu perlindungan untuk tawanan perang. Perlindungan itu ditolak kerana Usman dan Harun telah melakukan tindakan sabotaj dan mereka berpakaian awam, iaitu tidak berpakaian uniform askar pada masa mereka meletakkan bahan letupan itu dan meletupkannya, serta ketika mereka ditangkap. Ini bermaksud Usman dan Harun kekal bersalah dan hukuman mati yang dijatuhkan ke atas mereka dikekalkan. Menurut sumber, pada 17 Oktober 1968, hukuman gantung sampai mati ke atas Usman dan Harun telah dilaksanakan di penjara Changi, Singapura ketika masing-masing berusia 25 tahun. Jenazah Usman dan Harun dibawa kembali ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang terletak di Jakarta. Akibat dari peristiwa ini, kedua-dua mereka diberikan anugerah sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Kini, nama mereka berdua diabadikan menjadi nama jalan di hadapan markas Korps Marin, iaitu Jalan Prajurit KKO Osman dan Harun. Nama Janatin iaitu Osman juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, manakala nama Harun pula diabadikan menjadi nama sebuah bandar, iaitu Bandar Udara Harun Thohir yang terletak di Pulau Bawian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana tempat lahirnya Harun. Menurut sumber lain, bukan Usman dan Harun sahaja yang terlibat dengan tragedi pengeboman ini. Ada seorang lagi rakan seperjuangan mereka yang terlibat, namun sehingga kini tidak dapat dikesan keberadaannya. Siapakah orang ketiga itu? Dalam catatan sejarah yang dipegang oleh Korps Marin, nama Ghani bin Arub muncul sebagai salah seorang sukarelawan untuk misi membebaskan Irian Barat atau Trikora bersama Harun. Usman kemudian mendekati Ghani sebagai wakil dari Korps Komando Operasi KKO. Mereka mendapat pendidikan khas tentang operasi ini di Cisarua, Bogor. Menurut dokumen itu, Usman, Harun dan Ghani berkawan rapat sehingga akhirnya mereka menerima tugasan untuk melakukan sabotaj di Singapura semasa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Usman dilantik sebagai komander pasukan dengan dibantu oleh Harun yang mempunyai banyak pengalaman di Singapura kerana pernah menjadi kelasi dan menetap di sana. Selepas melakukan pengeboman tersebut, mereka bertiga berkumpul dan mencari jalan untuk kembali ke pangkalan. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk berpecah. Usman dan Harun bergerak bersama, manakala Ghani bergerak sendirian. Sebelum berpisah, Usman meminta kepada Harun dan Ghani supaya melaporkan hasil tugasan mereka kepada pihak atasan jika sesiapa di antara mereka bertiga yang tiba terlebih dahulu di pangkalan. Ternyata Ghani dapat kembali ke pangkalan dan dapat melarikan diri dari pihak berkuasa Singapura. Tetapi malangnya, Usman dan Harun berjaya ditangkap oleh pihak berkuasa Singapura. Mereka ingin melarikan diri dengan menaiki kapal, tetapi berjaya ditangkap oleh nakoda. Akhirnya mereka menaiki bot motor, tetapi ketika dalam perjalanan, bot itu pula rosak. Sehingga akhirnya kedua-dua mereka ditangkap oleh pihak berkuasa Singapura dan dihukum mati pada tahun 1968. Tidak dinyatakan dengan jelas bagaimana Ghani melarikan diri dari Singapura. Jadi bagaimana keadaan Ghani semasa berada di Indonesia pada masa kini? Apa yang pasti, Ghani dikatakan menghadirkan diri ketika majlis pengebumian Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Siti Rodiah iaitu kakak kepada Osman mengatakan bahawa Ghani adalah orang yang paling rasa kehilangan semasa proses pengebumian itu. Malah, Ghani dikatakan diserang histeria dan perlu ditenangkan oleh rakan sekerjanya. Sekeping foto merakam detik emosi itu dan disimpan dalam dokumentasi Rodiah.
Menurut sebuah artikel pada Februari 2014, Tentera Laut dan Merin Indonesia tidak mempunyai rekod lengkap tentang jejak Ghani bin Arub. Cumanya, Ghani disahkan telah meninggal dunia tetapi jejaknya adalah misteri. Menurut seorang pegawai atasan Angkatan Tentera Laut Indonesia, rekod Ghani tidak didokumenkan kerana dia tidak mempunyai latar belakang Korps Komando Operasi KKO yang asli. Ghani adalah salah seorang sukarelawan yang kemudiannya dilatih untuk mengambil bahagian dalam misi sabotaj di Singapura. Kebanyakan aktiviti Ghani adalah rahsia. Bukan itu sahaja, keluarga Ghani juga adalah misteri, termasuk alamat keluarganya. Seorang lieutenant juga mengakui bahawa pasukannya masih mengumpul data mengenai sosok Ghani yang dapat melarikan diri daripada dikejar pihak berkuasa Singapura selepas pengeboman itu berlaku. Lieutenant itu mengatakan bahawa mereka kekurangan data mengenai Ghani dan masih lagi dalam proses mengumpul data Ghani. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Usman bin Haji Muhammad Ali dan Harun bin Said lawan pendakwa raya. Jawatan Kuasa Kehakiman Majlis Privy Great Britain United Kingdom, nombor rayuan jenayah 20 tahun 1967.